Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وقدار العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي وحول قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran dapat kita sambung pengajian kita yang tertangguh. Tak tangguh pun, memang ditangguhkan. Setelah kita buat praktikal pada bulan lepas, siapa yang follow live majlis ilmu online PKPB kitab Majmu' Salasi Rasail waktu yang sama, maka kita bukan kitab tu lah hari ni. Takut ada duk follow, kita masuk kitab Kifayatul Muhtadi kerana ada di Kuantan selama seminggu. Jadi lepas ni kitab kifayah lah sampai habis. Lepas pada tu baru masuk balik PKPB. Kuliah tu nama tu, Majlis Ilmu PKPB. Kuliah lewat malam PKPB. B berapa? Bersyarat B. Jadi kita, sebab saya sebelum ni, semalam dan sebelum ni kita Majmu' Salasi Rasail. Duduk tiap-tiap malam dah seminggu, berapa lama jugalah. 10 hari kot. Terusannya pop tiba-tiba kifayah, apa hal pula, takut macam tu lah. Kata tak ada air. Air ada. Oh, beli ni. Cergas. Abang Zaidi tak ada, memang tak ada jadi apa. Baik, kita dah siapa ingat lagi, kita dah praktikal tu kali yang ketiga pernah saya buat seumur hidup, kalau nak tahu. Kali pertama saya duduk pondok dulu, maknanya 25 tahun yang lalu. Lama, lebih kot. 29 tahun yang lepas. Itu praktikal yang pertama buat. Praktikal yang kedua dalam 10 tahun lepas kot, lebih kurang. Praktikal yang ketiga bulan lepas. Kan? Ya, siapa yang ada tu kan, kita letak debu apa atas ni, kita buat satu-satu. Faham kita praktikalnya macam tu. Sebab kadang-kadang kita hanya mengaji teori aja. Kita mengaji praktikal. Dah masuk praktikal, hari ni baru nak teori. Jadi mudah faham bagi mereka yang dah tahu praktikal tu lah. Kalau setakat sebelum ni pun belajar teori juga, duduk faham teori tu je lah. Bila jadi masalah, memang tak boleh nak buat. Percayalah. Pernah tak tayamum seumur hidup? Tak pernah? Pernah? Tak pernah? Tak pernah? Kan? Tak pernah kan? Betul, semua tak pernah. Pernah? Tak pernah. Itu tayamum tak ada air, tayamum sakit. Tak pernah juga. Itulah. Bila jadi nanti, dia jadi macam, betul kedok aku buat. Padahal mengaji 4 kali khatam. Dia lepas tu praktikal tu penting. Praktikal yang itu. Lepas ni kalau nak buat jadi apa-apa, tak ada air ke sebagainya, dia dah jadi tak jadi dah okey lah. Sebab kita tengok sebiji-sebiji pada bulan lepas. Praktikal sebiji-sebiji, macam mana caranya, letaknya macam mana, kat mana. Hari ni masih lagi benda yang sama, cuma secara praktikal. Baik, buka muka surat 75, Rumi, Jawi 59. Bukan 57 ya, 59. Dekat mana tu? Maka hendaklah tayamum. Mana ni? Dalam kurungan. Berapa daripada bawah? 8 dari atas. Atas lagi.
Tu dia. Betul, 8 dari atas, 59 Jawi. Rumi 75 Arab. 75. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Maka hendaklah tayamum ia daripada hadas akbar dan asghar kerana memperbuat ibadah yang berhajat kepada taharah, tetapi tiada sah tayamum itu melainkan dengan beberapa syarat. Baik, sebelum kita nak faham ni, kita kena undur balik cerita apa ni. Undur balik, nak faham, nak ambil dia punya konsep tu. Undur balik. Syahdan, dia kata kat dekat Syahdan tu, muka surat 58 tu, adalah bersuci daripada hadas akbar dan asghar dengan air yang tersebut itu, jika ada air serta dapat dipakaikan dia, dan jika tiada dapat wajiblah tayamum. Tayamum tu dengan dua sebab. Ni ulang balik 5 minit benda yang lepas, perkara yang lepas, takut lupa. Kita tayamum dengan dua sebab, tapi ramai orang belajar sebab satu je, iaitu tak ada air. Sedangkan ada satu sebab lagi, iaitu tak boleh kena air. Kemudian yang pertamanya, barang yang diisyaratkan oleh musannif kepadanya dengan katanya jika tiada diperoleh air yang menyucikan tersebut itu kerana tiada didapatkannya. Tak ada air, kena sembahyang, tetap kena sembahyang, tayamum. Itu semua orang tahu. Jadi kita langkah. Yang kedua pula. Yang kedua, iaitu barang yang diisyaratkan kepadanya oleh musannif lagi juga, atau ada air tapi takut apa? Baca dalam kurungan kitab Sulam tadi tu. Ataupun belah tepi, luar kotak. Atau ada air tetapi takut memberi mudarat yang mengharuskan tayamum, sebab ada lukanya atau lainnya. Senang cerita, sakit berbalut di anggota tayamum, muka dan tangan, maka waktu tu sembahyang tetap kena sembahyang. Ada balutan terbakar, balut patah dan sebagainya, ambil wuduk, kena ambil wuduk macam biasa, diselangi dengan tayamum. Yang ini yang tak berapa orang, tak apa nak ni sangat kan dalam tu. Dan kita dah bahas panjang lebar dah pada bulan lepas. Baik, tak boleh lah pakai benda ni. Okay. Masuk lagi, terus lagi. Maka kalau dah jadi dua masalah tadi, sama ada tak ada air, maka nak sembahyang wajib tayamum, ataupun air ada tapi dia tak boleh pakai air kerana sakit tadi, maka hendaklah tayamum. Baru masuk malam ni. Maka hendaklah kena tayamum. Maka hendaklah tayamum ia daripada hadas akbar dan asghar, hadas besar dan hadas kecil, kerana memperbuatkan ibadah yang berhajat kepada taharah. Tujuan tayamum sebab nak buat ibadah yang mana ibadah tu memerlukan wuduk ataupun mandi wajib. Tu maksud taharah tu. Jadi nak buat tapi tak ada wuduk. Nak buat tak ada wuduk, ataupun tak nak buat tidak mandi wajib lagi. Air tak ada. Macam mana ni? Maka berhajat kepada tayamum. Tetapi tiada sah tayamum itu melainkan dengan beberapa syarat. Ni yang nak tahu syarat-syarat tayamum ni. Ni syarat-syarat tayamum. Baik. Yang pertama, tujuan disyariatkan tayamum sebab nak melakukan ibadah yang memerlukan bersuci, tapi tak ada air ataupun tak boleh kena air. Itu satu poin dia. Yang kedua, ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah secara umum. Dia sebut itu ibadah kan? Memperbuatkan ibadah secara umum. Maksud secara umum tu sama ada ibadah tu wajib ataupun fardu. Wajib ataupun fardu ataupun sunat. Maka memang jika ibadah tu ibadah fardu, wajiblah tayamum. Jika ibadah yang nak buat tu ibadah sunat, sunatlah tayamum. Sunatlah tayamum. Jadi kita fikir nak kena sembahyang fardu je. Kalau saja nak sembahyang sunat, ataupun nak buat apa sahaja yang ibadah tu sunat ada wuduk, baru sunat lah, bukan wajib. Sunat ada wuduk, baru buat ibadah tu. Contohnya yang fardu solat fardu lah. Solat fardu wajib, jadi tak ada air, tak boleh kena air, jadi tayamum jadi wajib. Okey. Yang sunat baca Quran wajib wuduk. Baca Quran ni tanya bukan nak tanya sangat, nak suruh fokus je. Sebab dia tahu dah nak fokus tu yang tanya tu. Nak baca Quran kena ada wuduk. Tak kena. Tapi makna sunat tak ada wuduk. Nak baca Quran sunat. Okey. Air tak ada, nak baca Quran memang boleh baca Quran. Dia bukan hadas besar. Sunat tayamum. Sebab nak baca Quran sunat ada wuduk. Poin dia kat sini, ibadah fardu nak buat tak ada air, tak boleh kena air, maka
wajiblah tayamum. Sebab ibadah nak buat tu ibadah fardu, ibadah wajib. Kalau ibadah tu ibadah sunat, dengan maksud bukan ibadah sunat, dengan maksud sunat ada wuduk untuk buat ibadah tu. Kalau dia tak ada wuduk pun tak apa. Sunat ada wuduk untuk buat ibadah tu. Tiba-tiba air tak ada, tak boleh kena air. Maka sunatlah tayamum. Simple. Apa lagi ya? Berzikir sunat ada wuduk. Tiba-tiba tak ada air, boleh je berzikir. Tak ada wuduk, boleh je berzikir. Tapi jangan lupa, sunat ada wuduk. Soalannya nak ambil wuduk tak ada air. Macam mana nak buat benda sunat ni? Maka sunat tayamum. Apa zikir. Jawab salam. Jawab salam sunat ada wuduk. Ya. Jawab salam sunat ada wuduk. Mampu tak jawab salam. Tapi memang ada peristiwa Nabi balik daripada satu tempat nama Bi'ri Jamal. Satu kota yang terkenal lah dekat kota Madinah. Seorang lalu, dia tengok, Nabi tu. Dia lalu, dia pun bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Nabi tak jawab salam. Padahal jawab salam kita tahu wajib. Sebab waktu tu Nabi seorang, jadi jawab tu fardu ain. Dia pun pergi cari tembok. Dia nampak Nabi pergi ke sana cari tembok. Tembok, dia pun tepuk. Puk. Muka, puk. Tangan. Ada riwayat kata tangan sini, ada riwayat kata tangan sini. Tak apalah, muka tangan. Maksudnya tayamum lah. Betul? Tengok. Waalaikumsalam. Maknanya sunat. Mak kat situ ibadah wajib tayamum jika tak ada air ni, jika tak ada air ibadah wajib tayamum, ibadah sunat tayamum. Habis. Setengah daripadanya, ini setengah salah satu daripada syarat tayamum, tidak sah tayamum. Bahawa adalah tayamum itu kemudian ni maksud selepas settle senang. Selepas daripada masuk waktunya lah, masuk waktu ibadah fardu tadilah. Kalau zuhur asar masuk waktu, yakni waktu ibadah dengan yakin pun kita dah bahas banyak kali ni. Dengan yakin, maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya, dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun. Ini pun dah pernah banyak kali kan, dia lalu benda tu yang sama. Kalau kita pekah macam ni kan, kita dah bahas nak sembahyang wajib ngadap kiblat. Tiba-tiba dia pergi, dia tak tahu kiblat kat mana kiblatnya. Dia tengok mihrab tak ada, katalah dia masuk surau masjid ke, tapi tak logik lah, tak ada mihrab. Ataupun dia pergi, dia duduk di luar, dia tak boleh tintai, gelap semua kat dalam. Sembahyang boleh di luar. PKPB, aku tak tahu mana ni, kat mana kiblat, dia pun sembahyang aja. Bantai je lah. Dia tak ada ijtihad, dia tak ada cari kiblat, bantai je sembahyang. Habis sembahyang ada orang lalu, kiblat kat mana? Betul lah cik, betul lah tu. Dia dah habis sembahyang dah, sembahyang dah sah. Tak sah tu cerita. Sama je semua. Semua sama. Ini pun sama. Ini juga sama. Dia masuk waktu ke belum Entah masuk ke tak tahu lah. Tayamum je lah. Lepas habis tayamum nak sembahyang ni. Kenapa dia tayamum? Tak ada air lah cerita ni. Ataupun ada balutan tu lah yang kita dah bahas bulan lepas tu. Yang penting dia nak ambil wuduk dengan tayamum, dia namanya tayamum lah juga. Ataupun terus tayamum tanpa wuduk, nama tayamum juga. Dia tak kisah. Bila sebut tayamum je, maksudnya tayamum kerana tak ada air, tayamum muka tangan. Ataupun bila sebut tayamum je, maksudnya ambil wuduk dulu, kemudian tayamum sama wuduk balik yang kita bahas bulan lepas tu kan. Itulah maksud tayamum. Jangan fikir tayamum yang tak ada air je. Tayamum yang walaupun tak boleh kena air sekali. Jadi, dah masuk ke belum waktu? Tayamum je lah. Ataupun wuduk je lah, campur tayamum tadi. Selesai tu, nak sembahyang. Bukan sembahyang. Baru nak sembahyang, ada orang datang. Duduk sini. Dah masuk waktu ke belum? Dah masuk dah. Dah masuk dalam setengah jam dah. Tak ada tayamum balik. Maksudnya poin penting tak yakin tu. Yakin tu penting. Yakin masuk waktu. Dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun. Kalau berbetulan masuk waktu. Kalau tak berbetulan memang tak masuk waktu, lagilah kena ulang. Berbetulan masuk waktu pun kena ulang. Tu kalau mengaji fiqh dah akan jumpa semua macam tu. Semua. Yang kita nak i'tiqad tu. Macam pagi tadi. Yang berbetulan juga. Pagi tadi. Bab solat berjemaah. Dia kena yakin, dia kena i'tiqad, dia kena yakin imam itu tidak batal.
sembahyang imam tu tak batal, baru dia boleh jadi makmum. Kalau dia rasa imam tu batal, dia yakin imam tu batal, dia yakin imam tu batal, dia tak boleh jadi makmum. Dia yakin imam batal, tak boleh jadi makmum. Dia jadi makmum, dia tak sah. Walaupun hakikatnya lepas sembahyang imam tu sebenarnya tak batal, dia je salah sangka. Dia je salah sangka imam tu batal. Tak kisahlah apa masalah pun. Cuma dia kata, imam batal. Aku yakin imam salah. Imam batal tu. Tak kisahlah tak ambil wuduk ke apa ke, tak kisah. Cuma dia yakin imam tu tak sah sembahyang. Dia pun sembahyang kat belakang. Ikut juga. Dah tahu imam tak sah, ikut juga. Lepas habis sembahyang, dia tanya imam tu, masalah tadilah, engkau gini. Tak adalah, aku ambil wuduk tadi. Ya ke? Ambil tadi. Oh. Dia dah ikut dah, tak sah sembahyang. Walaupun imam tu ternyata akhirnya sah. Dan terbalik macam tu juga. Dia kata imam sah, yakin imam sah. Dan tak ada sebab pun nak kata imam tu tak sah. Dia pun ikut belakang. Habis sembahyang, imam kata aku tak ada wuduk tadi. Dia sah juga walaupun ternyata selepas tu imam tu tak sah. Jadi yakin tu penting. Sah tu sah solat ke sah jemaah? Sah solat sekali dengan sah jemaah. Imam batal tu. Ya, dia kira seolah-olah macam berjemaah dengan jemaah yang lain. Makmum saja, kira imam tu masih lagi berjemaah lah. Berjemaah ni ada imam, ada makmum. Tiba-tiba imam tak sah dengan maksud imam tak sah dengan maksud imam tak ada lah. Tapi adakah dia ni yang sah ni berjemaah? Berjemaah lah tu ramai. Cuma berjemaah tak ada imam. Dapat juga pahala sebab imam tak ada wuduk. Tapi dah robek lagi bab najis, bab apa, panjang lah pula cerita bab tu. Kita ambil secara umum macam tu lah. Nak bahas berkaitan dengan dalam Islam, berbetulan tu tidak terpakai dalam sebahagian perkara. Sebahagian perkara dipakai. Macam nak azan kan, masuk dulu. Azan je lah. Azan, habis azan orang datang. Betul ke masuk waktu? Betul lah tu. Tak sah azan dia, tapi dosa. Tapi berasa sah azan ni. Bukan kau tadi kau tak tahu masuk ke tidak, tak yakin kan, azan balik. Tak payah. Azan dia dah sah, tapi berdosa lah. Mana boleh panggil orang macam tu, tak tahu masuk waktu. Cuma tak perlu azan balik. Itu dia terima. Cuma berdosa. Dia ada banyak dobik kat situ lah. Okey, jadi yang pertama, tengok balik setengah daripadanya selepas daripada masuk waktu. Selepas daripada masuk waktu. Lepas masuk waktu baru sah tayamum. Jika tak masuk waktu lagi, tak sah tayamum. Kalau mungkin orang yang biasa, orang yang sakit tu lah, orang yang sakit yang terpaksa wuduk campur dengan tayamum tu, yang derip, yang balut tu lah, hati-hatilah sikit kat situ. Memang susah sikit lah. Memang mengaku memang mazhab Syafi'i susah sikit, tapi seboleh-boleh buat lah. Walaupun kita dah bahas sebelum ni kan, ada mazhab lain yang mengatakan tak perlu. Malah tayamum pun tak perlu. Ambil wuduk mana mampu aja. Tapi kita kan mazhab Syafi'i. Jadi seboleh-bolehnya kita buat lah. Cuma susah. Kesusahan yang pertama adalah tunggu masuk waktu baru boleh tayamum. Jika tak masuk waktu, tayamum tak sah. Maksud tak sah tu, tak sah untuk solat tu. Pukul 12 tayamum, nak sembahyang 1:30 Zuhur, tak boleh. Tapi tayamum tu sah. Maksudnya tayamum sah, sekadar sah lah. Nak pegang Quran boleh lah. Tapi nak sembahyang Zuhur tak sah. Tak sah dari segi nak sembahyang Zuhur. Kena tunggu masuk waktu tu. Berbeza dengan wuduk. Berbeza, wuduk memang tak ada masalah. Ada satu lagi, orang daimul hadas. Kita kait ke situ sikit. Daimul hadas ni macam orang silsil baul, istihadah, buasir tahap 4. Apa lagi? Tu je lah yang ada. Ni silsil rih, keluar kentut tak berhenti. Dengan maksud daimul hadas, sentiasa dia berat hadas. Dia ada syarat yang sama, iaitu syarat kena masuk waktu baru boleh ambil wuduk. Tapi dia bukan masalah tak boleh kena air, bukan masalah tayamum. Dia masalahnya hadas dia sentiasa keluar. Kalau air kencing silsil baul tu nitik tep. Maksudnya 2-3 saat titik. Paling-paling pun berapa? 30 saat pup titik. Lepas tu 30 saat pup titik. Kalau macam tu nak sembahyang macam mana? Ambil wuduk tu titik, batal. Basuh baru ambil wuduk. Macam mana tu? Dia panggil silsil baul. Mungkin kentut pop tak berhenti-berhenti. Mungkin buasir yang keluar rembung tu berdarah-darah, keluar dengan nanah, mungkin dengan najis sekali sebab tak ada grip dah tu. Jenis dia panggil daimul hadas. Jadi orang macam ni, dia nak sama dengan tayamum, nak sama dengan orang syarat tayamum. Tapi dia tak kena tayamum sebab dia boleh kena air muka, tangan, kepala, kaki. Masalah dekat najis keluar je. Jadi dia untuk dia sembahyang, dia kena ambil wuduk sempurna.
dengan syarat yang sama, iaitu ambil wuduk ketika setelah masuk waktu. Selagi tak masuk waktu, wajib tak sembahyang? Tak wajib sembahyang. Sebab tu tak boleh ambil wuduk orang daimul hadas ni. Tak masuk waktu lagi, jadi tak ada kewajipan. Bila tak ada kewajipan tapi air tak ada ni. Contoh air tak ada ni. Bukan masalah air tak ada, tukar lah. Apa nama dia, masalah daimul hadas. Sekarang ni pukul 1. Belum masuk lagi Zuhur. Zuhur belum masuk. Boleh ke ambil wuduk sekarang? Sekarang mana ada kewajipan Zuhur. Jadi kalau ambil wuduk batal. Ambil wuduk batal. Tak boleh sembahyang lah. Bila dimaafkan ni? Bila masuk ada kewajipan. Kewajipan namanya solat Zuhur, nak kena wajib sembahyang, tapi nak ambil wuduk batal. Batal tu daimul hadas tadi lah. Nak tak nak, macam mana? Ambil ajalah. Ambil je. Perempuan Isya Allah juga macam tu. Ambil ajalah wuduk. Jangan syarat masuk waktu. Ambil. Lepas tu sembahyang. Cuma beza, ni yang kita nak perbezaan ni. Beza di antara tayamum, sama juga. Masuk waktu, baru tayamum. Beza dengan daimul hadas, masuk waktu, baru ambil wuduk. Bezanya adalah tayamum boleh tunggu lama untuk sembahyang. Daimul hadas kena sembahyang segera. Tak boleh putus mualat. Maksudnya kata 1:30 tu masuk Zuhur, 1:31 lah kita kata, dia ambil wuduk, orang daimul hadas. Ambil wuduk, 1:31, 1:35 selesai wuduk, jalan kaki sikit, pakai baju ke pakai apa ke, lap sikit kenalah kan, itu tak dimaafkan. Lepas tu cari sejadah, tutup aurat dengan sempurna, pump letak semua, takbir, mungkin dalam masa kita kata maksimum pun 10 minit kot, tu pun dah lama dah kot rasanya. Maknanya daripada ambil wuduk dalam keadaan najis keluar ni, dan sembahyang dia kena segera. Jangan ada diselangi dengan makan nasi, jangan diselangi dengan jawab telefon, semua tak boleh. Segera. Kalau ada benda-benda yang berkaitan dengan sembahyang, dia dibenarkan. Pakai baju kan, letak sejadah apa semua, pakai bagi cantik semua, dimaafkan lagi lah tu. Atau kalau solat jemaah, tunggu imam datang, tunggu Bilal datang. Bilal tak datang lah, memang Bilal dah datang. Tunggu imam datang, walaupun agak lama, dalam 15 minit, itu dimaafkan lagi. Sebab ada kena-mengena dengan sembahyang. Itu kalau daimul hadas. Kalau tayamum tidak. Tak ada macam mana? Tak kisah. Tayamum pukul 1:30, janji masuk waktu, sembahyang pukul 4. Sembahyang Zuhur pukul 4, tak kisah. Jangan buat perkara membatalkan lah. Tu beza dia. Itu yang kita nak, connection dua tu. Sebab benda dua tu sama, tapi perbezaan dia ada. Yang kita cantum tu cantik. Jadi yang sebut tadi ni, kena kemudian daripada masuk waktunya tu, ada 3 mazhab. Dan jumhur mazhab lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. 3 ni. Iaitu nak ambil wuduk, ataupun nak tayamum, wuduk campur tayamum, atau tayamum saja, kena tunggu masuk waktu. Pada 3 mazhab. Mazhab kecuali satu mazhab, iaitu Hanafi. Mazhab Hanafi, dia kata tayamum ni sama macam wuduk. Maksudnya dia tak ada mualat ke, tak ada apa, sama macam wuduk. Cuma tak boleh guna air kan? Guna tayamum. Sekarang nak buat apa? Nak sembahyang fardu. Berapa banyak fardu pun boleh. Tu kita akan bahas nanti. Dia sama, dia tak ada syarat-syarat macam tu. Sebab dia kata tayamum adalah pengganti daripada wuduk. Apa yang wuduk boleh buat, semua tayamum boleh buat. Tu mazhab Hanafi paling ringan. Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki macam tadi lah. Ada lagi lah syarat dia. Satu tayamum, satu fardu, nanti kita bincang sekejap lagi. Jadi mazhab Hanafi ni sama macam wuduk daripada segenap segi. Boleh ambil sebelum pukul 12, boleh ambil dah tayamum. Boleh ambil tayamum, sembahyang pukul 2. Boleh. Sebab dia sama macam wuduk. Tu mazhab Hanafi. Dan kebanyakan kalau kita tengok fatwa-fatwa, dia akan guna mazhab Hanafi dalam bab. Kalau kita tengok, ini bukan apa ni? Bukan mazhab Syafi'i. Jakim ada. Tapi Jakim tulis, ini mazhab Syafi'i, bawah ni pada mazhab Hanafi. Pilih dia kata. Ada download sakit, solat orang sakit, solat orang uzur macam tu, Jakim. Dah boleh download PDF. Dia akan tulis itu, lepas tu bawah tu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Memang mudah semua. Ini kena qada. Mazhab Hanafi tidak perlu qada. Oh, sedap. Memang semua macam, sebab tayamum macam wuduk. Semua yang kita bincang punyalah payah-payah tu, dia semua mudah mazhab Hanafi. Sebab dia kata wuduk, tayamum adalah pengganti wuduk. Bila dia pengganti wuduk, dia macam wuduk, sama sebiji macam wuduk. Cuma beza batal aja kan. Batal nanti jika ada air, maka batal lah tayamum. Tu je sikit beza mazhab Hanafi lah ni. Mazhab kita lain sikit lah. Okey. Dan kemudian okey, itu yang syarat pertama, masuk waktu, settle, mudah tu. Syarat kedua tayamum. Dan kemudian daripada yakin atau zon
Yakin atau zon? Yang muakkad. Yang muakkad, ketiadaan air sebab sudah tuntutnya. Sudah cari itu, sudah tuntutnya. Maksudnya dengan dicarikan air pada tempatnya. Dia kena cari air dulu. Pada segala taulannya, kena tanya kawan dulu. Dia tak boleh main macam tu je. Dan pada kelilingnya, dia panggil apa? Perimeter ke apa? Ke radius? Boleh juga? Boleh lah. Maka jika diwahamkan, baca dulu, kita ambil dia punya mafhum dulu. Maka jika diwahamkan ada air, waham 30%. 30%. Was-was 1%, penyakit. Waham 30%, boleh kata 25-30%. Syak 50-50. Zon 80, 75, 80, 85. Yakin 100%. Tu dia punya secara ringkas lah. Dari segi martabat. Jadi kalau dia kata waham tu maksud 30% lah. Kemungkinan tu ada 30%. Boleh kot. Kebarangkalian tu ada 30%. Tu masuk waham. Maksud 30%. Diwahamkan ada. Maka jika diwahamkan ada air, hendaklah ia pergi kepada tempat yang diwahamkan. 30% je. Kalau 50-50 sedap tak? Ni 30 je. Kita tengok nanti. Apa maksud 30% tadi? Tempat yang diwahamkan ada padanya air tu tadi, kira jauhnya kadar sampai suara teriaknya. Amboi. Kepada taulannya. Woi. Agak jauh. Sekejap lagi ada dobit ni. Saya ambil dalam kitab fiqh haji pun ada ni. Nak baca, nak ambil mafhum dulu. Teriaknya, dia jerit kepada taulannya, kawannya. Jika ada hasil suatu atasnya, dia hantar sampai maksimum yang kawan dia boleh dengar, walaupun sayup-sayup. Di antara tu, jika ada hasil suatu atasnya, dapat jumpa kat situ, serta mereka itu di dalam hingar-bingarnya. Alamak. Dalam keadaan, serta mereka itu di dalam hingar-bingarnya. Walaupun, apa dia panggil? Hingar-bingar. Dia macam ni, saya maksud dia macam ni. Dia nak bagi tahu ketika sunyi. Laung tu ketika sunyi. Tu maksud dia. Kita tengok satu-satu balik. Yang pertama, kemudian daripada yakin atau zan, itu okey. Jadi pertama sekali dia kata kena cari air. Kena cari dengan dicarikan air pada tempatnya. Kena cari air. Sama ada cari sendiri atau ada orang lain, orang yang adil bagi tahu, boleh juga. Dia tu bukan pembohong apa. Kita ada air. Aku dah pergi cari dah, jauh dah. Tak ada. Boleh percaya. Janji dia tu adil lah. Adil tu maksud dia bukan pembohong. Ataupun dia sendiri pergi cari. Jadi bukan semestinya setiap orang pergi cari. Kalau setiap orang pergi cari, teruk tak? Kalau ada lah 20 orang, 20 orang kena cari sebab syarat dia cari. Bukan. Tak semestinya. Cukup sekadar wakil cari ataupun tanya orang lain. No problem. Boleh terima jika dia kata tak ada air. Satu. Dan mesti cari tu ketika sebab sudah tuntutnya. Maksudnya dah masuk waktu cari, bukan cari sebelum. Ni letih kan. Itu maksud sudah tuntut. Bila ada tuntutan sembahyang tu, barulah kena cari. Kita tak boleh pakai nak cari awal, tak boleh. Maksudnya letih jugalah kalau 1:30 masuk Zuhur, kena cari 1:30 juga. Silap mau ke 2:30 boleh sembahyang. Agak-agak lebih kurang. Jadi kena tunggu, nak cari air tu kena tunggu masuk waktu dulu. Okey. Lepas dah pasti cari tu tak ada air, baru sah tayamum. Okey. Ini bagi yang tayamum kerana tak ada air lah. Okey. Okey. Lepas dah cari tak ada air. Ikut syarat. Ada lagi syarat dia. Cari tak ada air. Maka dia tayamum dan sembahyang. Sembahyang seterusnya tak boleh cari dah. Next sembahyang tak boleh cari. Kali pertama je. Sembahyang seterusnya tak perlu cari. Bila dia kena cari? Bila ada waham. Bila ada waham tentang adanya air. Ini bau-bau ni. Maka jika diwahamkan ada air. Maksudnya cari pertama tak ada dah. Maka sembahyanglah macam tu dengan tayamum tak payah cari dah. Sekali je cari. Sehingga ada waham. Sehingga dapat tanda, qarinah, tanda yang ada air kot. Waham 30%. Maka waktu tu tak boleh dah nak tayamum untuk solat yang seterusnya. Tunggu masuk waktu dulu, masuk waktu dan kena cari balik. Soalannya waham tu, waham ada air tu tak ada di syarah dalam ni. Saya terpaksa cari dalam kitab Sabilal. Apa maksud waham? Maksudnya entah ada air kot. Kewaham kan dia tak sampai 50-50, ada kurang lagi. Macam sikit sangat lah. Ya ke tidak? Tu. Kalau
Ada kot. Itu macam 50-50. Mesti ada punya. 70. Aku garanti 100. Jadi yang ni waham. 25%. Macam mana tu? Saya cari jumpa dalam kitab Sabilal. Maksud waham tu, dia punya tahap tu. Yang pertama, dia bagi contoh, waham ada air tu, kemungkinan ada air 30% tu adalah tengok burung berkumpul. Burung pergi kat situ. Tu, burung. Maknanya, tantah ada air. Tantah tu waham je tu. Kena, habis dah. Tak boleh tengok dah. Untuk semayang ni, tak boleh tengok dah. Kena pergi cari. Boy, tengok burung kan? Ya. Tengok burung je. Sebab burung, maksudnya bukan burung terbang. Burung macam cari air lah. Macam, agak macam tu kot. Macam mana burung? Terbang. Boleh. Kenapa burung tu turun? Contoh. Kita boleh faham. Kalau burung terbang macam tu, takkan ada air kat bawah tu. Maksudnya dia mungkin ramai berpusing-pusing dekat atas tu. Kadang-kadang bangkai kat bawah tu pun burung berpusing-pusing kat situ kan. Mungkin lah. Tapi waham, nama waham, kena pergi tengok kat. Bangkai betul lah tu. Bangkai betul burung ni. Baru boleh sembahyang. Waham je semata-mata. Kemudian lagi Fata Morgana. Fata Morgana ni apa? Fata Morgana apa? Biasan cahaya matahari. Bila kita tengok kat jalan jauh tu, dia macam ada macam air. Kita pergi-pergi tak ada air kan sebab panas. Fata Morgana. Maknanya dia tengok, macam ada air. Kan dia nampak macam kan. Macam tu kan, macam jauh tu. Tapi yakin? Tak. 50-50? Tak juga. Ya ke tak? Tapi tu kot waham tu. Ya kot. Sikit lah, adalah kemungkinan tu adalah. Kena cari dulu. Tengok Allah. Pergi-pergi tak ada. Pergi-pergi tak ada. Fata Morgana. Kalau macam tu baru habis. Okay? Maknanya baru boleh semayang. Baru boleh tayamum. Sebab waham tu. Ada kumpulan orang datang. Sama. Orang datang. Mesti orang tu ada air. Tak semestinya air tu ambil air kolam. Mungkin orang bawa air. Bila perkumpulan datang, ada rombongan mana-mana berniaga ke apa ke. Ni cerita kat Padang Pasir ke. Tak kisahlah, pandai-pandai lah buat contoh. Mesti orang tu ada air. Mungkin dia nak jual, mungkin dia nak bagi. Ada kemungkinan. Ada, tapi mesti ada, mungkin tak ada juga. Tapi waham tu dah sampai tahap waham dah tu. Sampai tahap waham. Maka automatik tak boleh dah. Kena pergi dulu tanya, ada air? Tak ada air, tak ada. Kalau nak beli, tak ada juga. Ada jumpa air kat belakang? Tak ada. Tak ada. Baru boleh. Okey. Nak cerita pasal waham. Ada orang datang muka basah. Waham juga tu. Mana tak boleh dah. Maksudnya kena tanya dulu. Apa ni? Air ke? Peluh aku. Peluh. Baru boleh. Waham lah tu. Ataupun ada orang bagi tahu lah. Ada air lah. Ada air lah. Itu lagi lah. Maka waktu tu hendaklah cari dulu. Okey. Jarak pencariannya dicakap pula. Dalam bab jarak pula. Sampai suara teriak ni. Teriak ni nangis kan. Bukan teriak. Berteriak. Melaung. Jarak ni dobit dalam fiqh manhaji saya ambil ni. Jarak pencarian jika tak tahu ada air ke tidak, ataupun jika waham ada air. Yang waham tadi tak sampai tahap yakin lah. Maksudnya ada air ke tak? Tak tahu lah. Kena cari dulu kan. Lepas tu baru kena cari dulu kan. Untuk cari tu jauh mana kena cari? Berapa kilometer? Berapa jauh? Dia kata seteriak. Satu. Yang kedua ataupun waham. Ada air kot. Burung ada. Berapa jauh? Kalau burung tu takkan nak cari tu. Kalau kata kita boleh nampak kan. Kita tengok. Berapa? 3 kilometer boleh nampak lagi kot. Kalau banyak sangat boleh tu. Jauh lah. Tapi nampak tu. Takkan nak pergi cari sampai situ. Berapa jauh maksimumnya? Okey. Sama ada nak cari air pertama kali, ataupun dah cari air tak ada, tiba-tiba ada waham datang tadi. Berapa jauh? Okey. Sepelaum ataupun seteriak. Samalah. Dalam kitab lain dia tulis 400 hasta. 400 hasta. Ada kitab lain tulis sejauh anak panah boleh pergi maksimum. Ada kitab lain tulis 300 meter. Itu model lah. Tu fiqh manhaji. Rupanya panah boleh ke 300 meter. Macam mana? Bagus kalau boleh mana. Dia dapat sharp tau kita punya apa? Kita punya fokus. Ini jangan gerak. Ni jangan gerak. Ni nak lepas masa bila? Macam ni. Kena tangan. Mampus. Biasa tu. Kalau dia kena semua tu. Kapal dapat. Cuma
Jumpa, dia boleh pergi sejauh anak panah pergi ni adalah 300 meter. 300 meter. Jauh. 0.3 kilometer. Jauh. Boleh. Jadi jika tadi dia kena cari tak sampai 1 kilometer lah. Radius tu. Tahu radius? Radius takkan tak tahu kan? Sini ni tu. Semua tu 300 meter. Dia duduk sini. Okey, dia nak cari air, dia waham ada air, semua tadi tengok burung. Burung ada 1 kilometer depan, tak payah. Tak payah. Dia 300 je. 300 meter. Okey. Okey, itu jika tak tahu ada air ke tidak ataupun waham ada air. Waham, kemungkinan 30% ada air. Macam ni kalau yakin? Beza dobit. Beza. Ni dobit lain pula. Ni kitab Furu' Masail. Kalau tidak kita tak boleh, sebab dia sekadar ringkas. Kalau yakin, orang kata ada air ataupun dia yakin, aku yakin kat situ ada air. Kenapa macam ni dia yakin, dia punya pasal. Tapi dia yakin ada air di situ. Ataupun orang bagi tahu, boleh percaya orang tu. Ada air betul kat situ berada air. Dia nak sembahyang. Adakah kena pergi cari? Berapa jauh? Adakah sepelawang juga? Tidak. Tidak. Maksimum jika yakin ada air adalah 6,000 langkah. 6,000 langkah? Biasa. 6,000 kayuh berapa? Wih. 6,000 kayuh. Takkan tak kira 1, 2, 3, 4, 5. Habis naik basikal. 6,000 langkah. Jauh mana? Fiqh Manaji tulis 3 km. Tak tahu ya ke tidak. Tak tahu. Cek ejah lah nanti. Jalan. Kita jenis ambil dobit yang tu lah. Nak try tak ada makna. Jadi Fiqh Manaji kata 3 km radius. Jika yakin 3 km, ini soalan stamp ni. Ingat ni tahun 90 berapa? Bukan, tahun 2000 kan 90 silap. Tahun 2009 kan. Soalan stamp. Jika yakin berapa jauh? Lepas tu soalan satu lagi, jika waham ataupun jika tak tahu ada air. Jadi sudah. Yang ingat dobit memang orang akan ingat seteriak sepelawang je. Sebab itu ayat yang mudah diingati. Tapi kalau yakin sepelawang juga, ambil salah. Tu soalan dia yakin 3 km atau 6,000 langkah, tak yakin waham ke ataupun tak tahu langsung, cuma sekadar 300 meter. Dan 3 km dan 300 meter tadi boleh berubah. Maksudnya bukan kitab tulis 3 km. Dia kata 6,000 langkah. Jadi benda tu boleh berubah. Langkah besar, langkah kecil, langkah giant ke langkah dia ada cerita lah. Sepelawung. Kuat mana suara? Dia ni suara kuat. Dia boleh pergi lagi jauh. Benda tu boleh bertukar. Macam kita kira 2 marhalah lah. 2 marhalah berapa kilometer? Benda tu boleh daripada 80 sampai 99. Yang ni kata 91 kan. Jadi dia boleh berubah. Kalau katalah berubah 3 km tu jadi 2,5 ke, okey ajalah. Kita faham lah maksudnya. Kat dia 3 km tu jadi 3.5 ke, ada orang cakap okey ajalah. Sebab dia bukannya tepat. Tidak. Tidak. Kalau kata yang sepelawang tu bukan 300 meter, 250 meter, ya kan ajalah. Dia bukan tepat tu Bes. Dan tak dapat tiada adalah tuntut itu mestilah tak dapat tiada tu. Tidak dapat tidak. Adalah tuntut itu kemudian daripada masuk waktunya. Ulang lagi. Yakni waktu ibadah tu. Dia ulang balik cerita yang sama. Oh, ada satu lagi. Kalau solat jenazah, Kalau solat jenazah tak ada air lah ni, tak tayamum, nak kena tayamum ataupun yang ni pernah jadi sekali hari tu. Dia naik motor dengan kawan dia, bawa kawan dia duduk belakang, lepas tu accident. Kawan dia mati. Dia patah tangan. Habis luka. Jadi orang mengaji yang datang nak mengaji, nak belajar. Jadi dia kata dia nak sembahyangkan sendiri. Dia rasa bersalah lah macam dia sebab dia kawan dia mati kan. Rasa macam bersalah, dia nak sembahyangkan sendiri. Nak sembahyangkan jenazah kawan sendiri. Dalam keadaan tangan dia ada luka ada balut sikit, patah-patah sikit, tapi tak adalah simen macam tu, tapi ada balut sini, ada sini. Biasalah jatuh motor. Dia nak sembahyangkan sendiri. Samalah juga. Okey, sekarang ni masa bila dia nak ambil wuduk tu? Wuduk memang tak sempurna lah, kena ganti dengan tayamum. Bila dia nak buat tu? Wuduk tayamum campur dua tu, bila nak buat? Masa bila? Ketika masuk waktu sembahyang jenazah. Bila masuk waktu sembahyang jenazah? Dah cakap sebelum ni, takkan lupa kot.
Lepas bukan kapan? Mandi sebab ingat, lepas mandi bukan lepas kapan, lepas mandi. Maksudnya sempurnanya mandi, dah tak ada najis dah dekat. Maksudnya sempurna, bukan tak ada najis. Bukan tak ada silap, bukan tak ada najis. Sempurna mandi. Terangkatnya kewajipan mandi jenazah tu, maksudnya dah rata je air dekat badan, walaupun tak letak kapur baru sekalipun. Kapur baru tu cerita lain, ceritanya rata je, maka telah terangkatlah kewajipan mandi tu, automatik masuk waktu. Masa tu baru terus dia kena buat. Dia kena, bukan teruslah, bermula itulah dia kena ambil wuduk dan dia kena tayamum. Tayamum yang sakit, orang sakit tadi lah. Kalau tak ada air, lagilah tunggu ada tayamum muka dan tangan. Kalau sebab tak ada air, kalau sebab ada air tapi sebab dia tak boleh kena air, dia nak buat perkara tu apabila dah mandi belum? Dah mandi belum? Saya tanya. Dah settle belum? Dah mandi dah. Sikit lagi ni sikit-sikit je lagi. Ini yang sunat-sunat aja. Air apa? Air 1000 bunga, air barus, air ini sikit-sikit je lagi. Kita nak angkat lah, nak kapan dah. Sikit. Tapi dah settle lah, dah settle. Dia boleh mula lah. Jika dia buat sebelum tu, tak boleh. Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain tak apa. Okey. Dan ada ulama juga cakap keluar pula dobik-dobik lama dalam kepala. Baru nak baca keluar balik. Ada sebahagian ulama kata duha sekali. Duha ada waktu tak? Jadi kalau dia ambil wuduk, bukan tayamum lah, dia tayamum pukul 6.30, tak masuk waktu duha lagi. Jadi padahal tu sunat. Itu sunat kan, dekat bawah nanti dia akan bincang. Satu fardu banyak sunat boleh buat, itu kan sunat. Dia ada sunat bersebab dan sunat berwaktu. Sebagian ulama kata sunat yang berwaktu ni tak boleh tengah masuk, kena tunggu masuk waktu dia juga, kena masuk waktu duha juga, walaupun dia sunat. Kan kita biasa dengar kan, tayamum satu fardu banyak sunat kan. Bukan semua sunat berwaktu. Itu ada sebahagian sebagian ulama. Rasa kat bawah ada lagi. Habis rasa tak keluar kot yang lain-lain. Dan tiada sah tayamum itu melainkan kemudian selepaslah kemudian daripada dihilangkan najis pada tubuhnya yang tiada dimaafkan dia. Pada tubuhnya tau. Bukan pada anggota wuduk ke anggota tayamum ke, bukan. Pada tubuhnya. Yang mana najis tu najis yang tidak dimaafkan. Kan kita belajar dah sebelum ni, ada najis dimaaf, ada najis tak dimaaf, ada makan tak dimaaf, ada badan, semua tu lah. Gunalah sekarang ni. Jadi ada dekat tubuh dia najis yang tidak dimaafkan bagi sembahyang tadi. Jadi kalau ada najis itu tak sah sembahyang dia. Soalannya kita bukan cerita pasal sah tak sah sembahyang. Kita cerita pasal nak tayamum ni. Lepas tayamum nanti basuhlah ke apa, tak kisahlah. Soalannya sekarang ni satu lagi, dan kadang-kadang dia nak tayamum ni bukan nak sembahyang, nak baca Quran. Nak baca Quran ada najis kat badan, tak wajib suci daripada najis. Ada tepek pun tak ada masalah. Mak jauh, ayah jauh, tepek je pun. Orang dulu lah. Kami duduk pondok, duduk dulu umur, ada budak-budak umur 9, 10, 11 tahun. Memang budak-budak lagi. Kita besar sikit lah, dah 12 dah, umur 12. Ni umur 9 tahun dah hantar dah. Betul ada orang kampung situ lah. Pergi pacu gitu. Lalu pacu. Tak lalu. Lalu ni apa? Lalu kot Kubang Kerian pun boleh lalu kot tu. Ada orang kampung tu dah cakap, Allah, nyonya budak ni. Mak jauh, ayah jauh. Kelakar. Jadi maksudnya kecil-kecil lagi dah duduk pondok lah. Jadi dia mesti sekarang ni dia bukan nak semayang pun, tayamum tu mungkin nak baca Quran. Ada najis kat badan, baca Quran boleh. Apa kena-mengena? Jangan bagi najis tu kena Quran dah lah. Dia nak baca kat mulut dan dia nak ambil wuduk, dan ambil wuduk wajib suci daripada najis tak? Betul, Dan tiada sah tayamum itu melainkan kemudian daripada dihilangkan najis. Kalau ada najis kat badan, sebelum tayamum kena buang dulu, kena basuh dulu. Maka jika kita ambil yang ada air, memang ada cerita kat bawah ni, tapi kita ambil yang ada air dulu. Ada air sikit ke, janji boleh lah ambil tu. Maka jika tayamum ia pada tubuhnya najis, dalam keadaan tubuh dia najis, tiada sah tayamum atas qaul Syekh Ramli. Jadi syarat yang ketiga, mesti tak ada najis dekat badan dia. Mesti tak ada najis dekat badan dia. Dekat tubuh dia mesti tak ada najis. Pada wuduk, sebelum ambil wuduk, sunat suci daripada najis.
Masalah tayamum tak boleh. Sebab tayamum dia tak kuat macam uduk. Uduk tu kuat lah, kita bahasa kita kuat. Kan kita dah pernah cerita sebelum ni. Dia buang air besar, tak basuh. Buang air besar tak basuh. Kenapa dia tak basuh? Masalah pekah. Dia tak basuh. Lepas tu dia ambil uduk. Lepas dia ambil uduk, baru dia basuh. Basuh, seberak lah kita panggil. Lepas tu, dia sembahyang. Sembahyang dia sah. Tak ambil uduk dah. Sembahyang dia sah. Dengan maksud di sini, untuk sah uduk tak semestinya kena suci daripada najis. Ada najis pun uduk sah. Dengan syarat, janganlah najis tu kena anggota air dia, jadi lain bukan najis. Tu cerita lain. Jadi maksudnya, walaupun kat badan ada najis, ambil uduk sah. Sebab syarat sah uduk tak semestinya kena suci daripada najis. Suci daripada najis ni syarat sah sembahyang, bukan syarat sah uduk. Berbeza dengan tayamum. Tayamum tidak. Kata Syekh Ramli, tidak. Tak boleh. Tak sah jika ada najis kat badan. Ada najis kat mana-mana, dia tayamum. Tak sah. Tak sah tayamum dia. Habis tu, kalau kita nak panjangkan cerita, habis tu dia kat tengah padang pasir, air tak ada. Dia nak kena sembahyang ke tak? Kena sembahyang lah. Habis nak ambil uduk macam mana? Tak ada air. Tayamum macam mana ada najis? Tak sah. Habis tu tak payah sembahyang. Tidak, tayamum juga, sembahyang macam biasa juga. Salah mak waktu. Salah mak waktu. Dan kata Ibn Hajar kata pula, jika ada air yang memadai bagi menyucikan najis, maksudnya air ada sikit, tapi cun-cun, elok-elok je cukup untuk cuci najis. Untuk uduk tak cukup. Contohlah. Ataupun, macam itulah. Tiada sah tayamum jika tidak sah tayamum. Kalau ada air tu pula sekurang-kurangnya air ada sikit. Kalau nak basuh najis tu bolehlah. Dia pun tayamum tanpa dia suci, sedangkan air ada, tak sah tayamum dia. Jika tiada air, sah tayamum. Jika tak ada air, sah tayamum. Maksudnya kalau tak ada air, tayamum sah. Tapi yang tak best ayat seterusnya, wajib diiadah, diulangkan balik sembahyang tu. Selama waktu lah. Selama waktu yang saya sebut tadi. Jadi nak bertembung Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, ambil mana? Kebanyakan daripada kita Nusantara ambil Ibn Hajar. Kebanyakan daripada belah-belah Yaman ke, belah Syria ke, belah Mesir ke, dia ambil Syekh Ramli. Dua-dua ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kedua-dua ni adalah anak murid Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Dua-dua sama. Malah Syekh Ramli, ayah dia pun nama Ramli juga. Ramli Kabir, Ramli Saghir. Maknanya hebat-hebat lah orang ni. Ada riwayat juga, tapi riwayat tu kata Syekh Ramli dengan Ibn Hajar ni sepupu. Dia fikir balik, cek balik, saya silap macam lari. Tapi adalah orang duk cerita. Boleh tak? Kena? Sepupu rasa macam. Dia kata sepupu. Katalah, kita kata kalau tak sepupu kawan baik lah. Sebab satu guru kan, seperguruan. Kawan baik. Syekh Ramli orang kaya. Syekh Ramli orang kaya. Ibn Hajar orang miskin. Yang kata Syekh Ibn Hajar Ibn Hajar cuah air jadi mah tu kan, dah cerita kan? Tak cerita lagi? Allah, ingatkan dah cerita dah. Tak cerita je. Itulah tukar-tukar takir dah habis tempat. Kita ambil lah kawan baik lah. Sebab seperguruan sama-sama Tok Guru Syekh Zakaria Ansari. Dua orang ni Syekh Ramli keturunan kaya, memang jenis orang kaya. Ibn Hajar miskin. Satu hari isteri Ibn Hajar ni dia kata dekat suami dia lah, bang Ibn Hajar, bang, kita pergi rumah, kalau kata sepupu lah, kalau kata tak sepupu pun sebab nak kena check dulu, main cakap benda, kawan baik lah, jom pergi rakan seperguruan abang tu, Ramli bin Ramli. Kenapa? Jomlah kita pergi tengok. Dengan cerita beli sofa baru yang tu, habis kurang. Bang kaya. Pergi tengok. Oh betul lah, memang kaya. Dia miskin. Lepas tu balik. Lepas tu dia kata, bestnya bang, jadi hidup macam diorang tu. Sama-sama alim, bestnya. Ibn Hajar kata, pergi kat telaga kita tu, ambil air satu gayung. Ambil, bagi kat dia pun tuang. Jadi emas. Karamah. Nak ajar isteri sama. Kau nak emas ke kau nak aku? Pilih. Nak cerita banyak. Nak emas ambil. Kan kau nak aku? Maksudnya tak adalah emas tu. Takkanlah bini tengok, takkanlah nak pilih emas. Pilih abang le. Jadi air balik. Karamah orang dulu.
Mesti lah. Itu cerita orang ke, karomah orang dulu. Syarat yang ke berapa tadi? Ulang balik. Syarat ke berapa dah? Syarat pertama, masuk waktu. Syarat kedua, Selepas. sekejap. Macam tadi? Syarat pertama, masuk waktu. Syarat kedua? Yakin tak ada air. Lepas masuk. Yakin tak ada air selepas masuk waktu. Syarat yang ke? 3. Dan lagi. Syarat kita tiada najis. Syarat keempat ni, mana? Syarat keempat, kemudian selepas daripada sudah mengetahui akan kiblat, dengan ijtihad akan kiblat dahulu daripada tayamum. Ini ramai orang tak cari. Ini pun samalah juga. Cuma maksud ijtihad kiblat ni kalau tempat yang kita tak pernah pergi lah. Kalau dah duduk Indra Mahkota 15 tak ada air, nak ijtihad apa korang semayang bertahun-tahun kat situ. Tu lah. Termasuk ijtihad ni yang dia tak tahu. Kat mana kiblat? Dia kena cari kiblat dulu. Cari ni kiblat. Lepas dari kiblat baru tayamum. Dan waktu tu kebetulan pula kena masuk waktu. Tapi kalau untuk itu solat zuhur, untuk solat asar tak payah ijtihad dah tahu. Betul lah. 4 syarat tayamum habis. Cukup apa dah? Cukup apa dah? Lah, awal lagi kena masuk rukun lah, terpaksa. Allah ingat tak nak masuk rukun. Masuk rukun lah, kita masuk rukun. Habis 4 syarat. Dan adalah bagi tayamum itu beberapa rukun. Sebenarnya ada 4, beberapa, ada 4. Pertama niat, yang kedua sapu dengan debu, debu suci, debu apa? Sapu dengan debu, pertama macam ni. Niat, lepas tu debu tu mesti suci. Kita ambil dulu dia punya ni syarat rukun. Niat, okey, debu suci. Debu tu suci. Sapu muka dan sapu tangan. Ni dengan 2 kali tepukan. Atau bahasa lain, kalau tak tepuk pun 2 kali pindah. Sebab kalau ada orang tak tepuk, dia macam apa? Puting beliung apa nama ni? Apa dia bukan puting beliung? Apa? Hurricane yang di padang pasir. Dia takkan nak tepuk lagi. Macam tu je lah. Jadi tepukkan dalam kitab tulis bukan mesti kena tepuk. Maksudnya memindahkan 2 kali. Tu. Dan yang keempat tertib. Ambil tu dulu baru kita baca. Ada 4 lah. Niat, sapu debu tu suci, bukan debu ada najis. Yang ketiga, muka dan tangan tadi tu dengan 2 kali pindah. Dia tak, maknanya tak boleh lah macam ni. Tanya, kalau ni dah pakai, tak boleh lah macam ni. Satu, lepas tu yang ini. Macam ni nak buat? Nak buat masalah je ni. Maksudnya dengan satu tepukan muka dan tangan. Tak boleh. Dia kena 2 kali. Mesti 2 kali. Sekurang-kurang. Ya, sekurang-kurang. Itu sekadar nak bagi tahu dulu. Okey, kita masuk pula. Dan mesti tertib, maksudnya tak boleh ni dululah. Tak boleh tangan dulu baru muka. Pertama, hendaklah ada tayamum itu dengan tanah yang ada baginya debu. Maknanya tanah yang tak ada debu tak boleh lah. Jadi maksud nak tayamum bukan dengan tanah, dengan debu tanah yang lekat pada anggota. Kita apa, syarah sikit-sikit dulu. Lekat pada anggota, maknanya ada tak debu yang tak lekat? Ada? Debu tu tak lekat. Maksudnya kita angkat dia jatuh. Tak ada. Biasa macam debu, ada? Debu licin tu. Tak ada. Maknanya ada debu yang lekat, ada debu yang tak lekat. Dan jika atas barang, kita syarah sekali, kita ulang balik. Dan jika atas barang mana warna sekalipun, warna apa pun tak ada halnya. Warna kuning, warna coklat, warna putih. Kalau kita beli RM15 besar tu, tu tanah, ingatkan jual tanah eka-eka je. Jual tanah tu boleh apa, sterilize apa? Yang masuk dia hilang kuman lagi. Apa tah? RM15 ni. Halus macam bedak warna putih. Boleh ke? Dia kata tak kisah warna apa sekalipun. Ada syarat, dengan syarat ada tanah itu tanah yang suci menyucikan. Bahasa lain tanah mutlak. Boleh tak? Macam Kelakar lah. Ada orang gelak tau. Sebab dia belajar luar negara. Hebat mazhab lain mana ada debu mustakmal semua, mana ada debu mutlak. Kita mazhab Syafi'i ada debu mutlak. Tapi mutlak dia panggil debu suci dan menyucikan. Debu mutlak lah tu. Lepas tu dia bahas balik.
Mana debu menyucikan? Debu istibahati fardhi salah, mengharukan solat. Panjang. Kita tengok nanti kalau sempat ni kita bahas bab tu. Orang yang berahi bernilah. Cari iaitu tanah yang tiada bercampur dengan najis. Satu, tu syarat debu, nak sebut debu ni pelik, debu mutlak, sebut debu suci lah. Debu suci tadi ada dua syarat masuk suci. Pertama, tak bercampur dengan najis tai ayam, tai apa. Yang kedua, belum pakai pada tayamum. Ini dia gelak sekali lagi ni. Saya cerita orang mengajar tu dia gelak ni. Dia kata, apa pula? Dah pakai. Mana orang kat atas? Memang pun tahu. Macam kita tak tahu. Yang gelak tu kenapa? Janganlah gelak. Dalam kitab dia tulis weh. Tapi kalau fikir sekali, dia memang dia ada hujah yang kuat. Tak ada debu mustakmal. Debu yang dah dipakaikan tu pun debu juga. Patutnya boleh. Hujah dia kuat. Hujah kuat. Tapi hujah kuat tak kuat pun kita ada tulis kan. Daripada ayat falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tu sa'idan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Maksud tadi ayat tadi, maka jika kamu tidak ada air, tak dapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Tayyib baik tayyib. Sa'id tu kita bahas sekejap lagi apa sa'id. Sapulah wajahmu, famsahu biwujuhikum, sapulah wajahmu wa aydikum minhu, dan tanganmu dengan debu itu. Ingat tak ayat wuduk kita baca itu? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maksudnya tangan sampai siku. Yang ini tak ada. Wa famsahu, dan sapulah biwujuhikum, muka wajah kamu, wa aydikum, dan dua tangan kamu minhu. Mana tak ada ilal marafiq, tak sampai siku. Pernah tengok tak orang tayamum? Apa tu? Ni. Biasa orang pergi Mekah pernah. Di sini. Sebab apa? Tak ada ilal marafiq. Bukan sampai siku. Kita bahas tu sekejap lagi nanti. Sa'idan tayyiba. Sa'id tu tafsiran Ibnu Abbas turaban tahura. Turaban tahura. Maksudnya debu tanah yang baik dan suci. Itu tafsiran Ibnu Abbas. Maksud sa'id, sa'idan tayyiba adalah debu. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dia ambil tafsiran Ibnu Abbas lah. Debu semata-mata. Mesti debu. Debu bercampur pasir tak memadai. Bila debu ada pasir, faham? Kita rasa pasir. Bila kita gosok, kita akan rasa pasir tu. Bila kita akan pasir tu, ada debu yang tak kena muka. Sebab pasir tu. Allah, kecil je pun pasir tu. Tak boleh juga. Kan kita dah sebut kan, ada orang tayamum apa macam ni. Dalam TV. Macam ni tayamum. Dia ajar tayamum ke apa, tak sempat tengok. Tengok buka. Ni agama ni. Tengok lagi sekejap. Macam ni ya tuan-tuan semua. Ni debu. Baik. Betul. Apa benda? Sungguh kan kita dah tengok bulan lepas kan? Sungguh-sungguh lah. Semua. Jadi kalau ada pasir pun tak boleh. Sebab pasir tu akan menghalang debu tu daripada kena. Pasir ada sikit kat sini, dia menghalang, tak kena debu bawah tu. Tak boleh, pasir tak boleh ada pasir. Kalau ada pasir, nak boleh juga, dia kena gonyoh saya panggil. Gonyoh. Dia kena gonyoh sampai dia kena gonyoh sampai dia yakin tempat yang pasir tadi dia kejap kot ni. Jadi bila kot ni, dia gonyoh pula kot ni. Lepas tu pasir yang ada kat sini turun balik, ada gonyoh balik kat sini. Jadi makna kena gonyoh sungguh sampai puas hati. Pasir tu tidak menghalang pun debu tu. Halang, tapi bila kita dah gerak, dia akan pergi ke sini. Sampai melampau, habis bercala muka. Bercala. Tu maksud as-sa'id dan thayyibah. Mazhab Syafi'i. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i sama juga. Okey, tak adalah. Mazhab Maliki martafa'a 'alal ard. Maksud sa'id tadi, sa'id. Tayyib tu baiklah, sucilah. Sa'id tu. Mazhab Maliki martafa'a 'alal ard, maksudnya semua atas permukaan bumi. Apa sahaja namanya permukaan atas bumi
maka dia boleh tepuk. Dia boleh untuk tayamum. Ini yang berlaku kita tengok dekat akasawan berapa tahun yang lepas. Dia ajar tayamum. Tengok. Ruginya tak tengok. Kita punya Syekh Muzaffar. Betul lah nama tu. Nak pergi kan? Kan nak pergi kan? Dia ajar. Nak sembahyang nanti macam mana? Kiblat macam mana? Kiblat kat bawah. Kaabah kat bawah. Macam ni dia sembahyang. Macam tu ke? Dah ada nak kiblat. Tak. Dia sebut macam tu. Kemudian macam mana nak wuduk? Nak ambil air. Bulat. Letak sini. Pergi situ. Bila nak ambil wuduk? Jadi macam mana? Bila tak ada air, tak boleh guna air, tayamum. Macam mana nak tayamum? Mana ada debu? Mana ada debu di angkasa? Akhir sekali, setelah kami berijtihad lebih kurang. Ada ijtihad apa, mazhab Maliki cakap lama dah lah. Nak ngaku dia punya pula. Adalah orang-orang tertentu, setelah dia buat kajian gini-gini, kita dibenarkan untuk tepuk je mana-mana cermin. Faham? Setelah dia ijtihad, dia kata. Tengoklah, ingat dulu. Tengok TV. TV masuk TV. Dia kata dia ijtihad. Ngaku je lah Imam Malik punya. Jangan ambil orang punya kata sendiri-sendiri punya. Ambil orang punya kata diri sendiri punya. Memang boleh pun. Sebab tak semestinya debu. Ni boleh. Mana debu? Tak ada debu. Sebab sa'id dan tayyibah tu maksud, sa'id tu maksud martafa'a alal ard. Apa sahaja yang ni boleh, ni boleh, ni boleh. Jadi bukan najis. Boleh. Jadi ada memang mazhab Maliki memang tepuk macam tu. Tepuk, semua ada buat. Lepas tu tepuk kali dua. Macam ni. Bukan macam sekejap. Tepuk, lepas tu terus ni. Terus ni. Dia tak ada tepuk dua kali. Terus. Allahu Akbar. Oh, mudah. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Dan kita pula ada setelah debu lebihan tu, nama debu mustakmal. Debu mustakmal. Kita mazhab Syafi'i ada. Hanya mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata tak ada. Mana ada debu mustakmal? Bukan air. Betul juga. Itu kuat dan kuat juga hujah dia. Cuma mazhab Syafi'i kata ada lah. Ada lah. Okey, satu. Lepas tu dan suci daripada najis lah. Sikit lagi, turun sikit. Suci menyucikan, iaitu tanah tiada bercampur dengan najis. Suci, debu tu suci lah. Apa? Debu suci bebas dari najis. Boleh kot? Suci dalam debu. Itu lagu. Masya Allah. Maksudnya debu tu suci. Debu tu suci, yang mana maksud suci tu bebas dari najis. Tak ada najis. Tak campur dengan najis. Itu satu. Kemudian, tapi tak boleh, yang boleh debu tau. Debu yang asal daripada tanah. Debu lama tak kemar rumah, tak boleh. Kecuali rumah dia sebelah dengan kuari. Orang nak cakap rumah dia sebelah dengan kuari. Yang itu boleh. Jadi kalau dia lama tengok ada debu ni. Alhamdulillah tayammum. Tak boleh weh. Itu debu apa? Yang boleh debu tanah. Debu tanah. Kalau kapur tak boleh. Kan ada tanah kapur. Kapur lah. Kapur tak boleh. Tepung tak boleh. Apa lagi bedak lagi lah tak boleh. Dia mesti asal pada tanah. Ni bakar kan jadi abu. Tak boleh juga. Dia mesti daripada tanah. Boleh tolong buat. Saya nak ajar cara-cara buat tanah untuk kita nak pakai. Bukan nak pakai sekarang, buat. Ke dah ajar kita? Tak ada lagi. Cari tanah mana-mana boleh ambil. Tapi sebab kita nak buat, bukan nak jual pun boleh. RM15 banyak ni. Dok, hari tu nak pinjam lagi. Ada debu, pinjam. Sebab nak pergi melawat orang sakit. Kan dah pesan. Yang tu dah pesan kot. Nak melawat orang sakit, jangan bawa buah anggur. Dah pesan? Dah. Jangan bawa buah anggur, jangan bawa buah oren, jangan bawa biskut nak lawat orang sakit kat hospital. Jangan bawa, sebab yang makan tu yang jaga. Yang sakit ni mati rasa habis. Tak ada rasa. Mana dok dia yang makan, yang hospital bagi tu pun yang jaga tu makan. Aku tahulah, aku selalu jaga kan. Mak, mai. Ayah, mai. Kita tawa habis. Kita yang makan. Orang bawa datang, kita yang jaga yang makan. Jadi tak guna bawa buah-buahan tu. Kecuali dia makan sungguh. Apa yang nak bawa? Bawa debu sebagai dakwah kan dah sebut kan.
ambil debu paket besar ni, macam tu, debu cantik-cantik lah. Macam tu. Stapler bawa. Lepas tu pergi borak-borak. Ni ambil. Ambillah hadiah. Benda ni. Kalau benda ni tak pernah debu. Debu buat apa? Campur air. Gok lah. Buat apa? Maknanya dia tak pernah ngaji. Masa tu kita dakwah sikit-sikit. Tapi sebenarnya dia kena tayamum. Tapi kau tak faham, kau buatlah dulu. Nanti lepas, kalau Allah takdirkan sembuh, pergi mengaji. Dapatlah dakwah. Ataupun kalau dia kata, ya Allah, iyalah, macam mana nak buat? Lupa dah. Masa tu kita ingatkan balik. Itulah dakwah dia. Kalau setakat kita pergi cerita pasal apa? Nak cerita pasal? Biasa tengok orang sakit cerita pasal apa? Memang kadang-kadang tengok orang datang ni, berbulu kita ni. Orang tu sakit. Dia datang 3-4 orang, datang orang lain 3-4 orang, saudara mara, kadang-kadang kawan-kawan memang kawan yang sama, jumpa. Semalam kau tengok berapa? 2-0 kan? Dia borak orang tu sakit. Dia borak benda tu. Kau dengar cerita tukar sport rim baru? Ya. Dia cerita time tu. Time orang sakit tu. Orang sakit tu nak tanya. Bukan nak tanya orang tu sakit ke? Berapa lama dah? Macam mana rasa? Tu pegang kaki dia. Dah panas dah ni. Janganlah. Hidung asal lembek jatuh ni. Kawan aku hidung jatuh. Dia lepas 3 hari kolu. Kolu apa? Kolu innalillah. Janganlah macam tu. Pegang, tipu. Itu tipu sunat. Antara tipu sunat. Itu dah ajar lah kan. Pertama, tipu sunat boleh nak baikkan orang. Kali ni tipu sunat boleh nak bagi tahu sedap ke hati dia. Dah panas. Padahal sejuk macam air batu. Bila kaki sejuk, maknanya darah pergi. Tipu lah dia. Lalu boleh tipu. Kalau kahwin dua boleh tipu tak? Tipu sunat tak? Itu cerita lain. Itu kelas lain. Jadi itu yang kita nak buat. Jadi antaranya kita nak dakwah dia. Sebab bila dia sakit, petanda nak mati. Itu petanda dia. Kita cakap nak mati. Kalau dah mati pun, kalau memang nak mati pun mati. Kalau tak mati pun tak mati. Tapi petanda sakit adalah mati. Jadi waktu tu kita nak ingat suruh dia ingat Allah. Antaranya bagi debu. Supaya dia ingat ibadah. Bila dia ingat ibadah, siapa lagi dia ingat Allah? Tu je dakwah. Kalau bagi anggur, ada biji. Dalam anggur tu ada biji. Aku kalau dulu beli tak ada biji dalam ni. Nanti aku keluar nanti. Dia ingat tak Allah apa? Dia punya anggur tu je lah. Jadi bagi tu. Cara nak buat sa'idan tayyiba. Cari tanah. Kalau tanah tu tanah liat, dia akan jadi warna tanah liat lah. Dia pandai-pandai lah cari tanah. Yang mana tanah tu untuk kita pakai, supaya kita boleh pakai dengan tanpa was-was, dan kita pakai dengan senang hati, kita gosok, kita ambil yang atas. Ambil yang bawah pun boleh, tak semestinya kita ambil yang atas. Yang jenis macam ni. Macam ni. Faham nak cakap? Macam ni, tanah dia macam ni. Ambil yang atas. Yang maksudnya orang tak pijak. Biasa tanah liat lah kot nak macam mana? Tanah liat lah. Yang cari yang kat dinding. Baru sedap kita gosok. Aku ambil kat dinding tu, bukan ambil kat bawah. Kalau ambil kat bawah, kata orang pijak lah, campur itu campur ini kan. Jadi ambil, sebenarnya tak semestinya. Untuk kita nak standby, ambil. Lepas tu jemur agak-agak lah berapa kita nak buat. Tapi kena buat banyak. Sebab nampak banyak, akhir sekali jadi sikit. Nampak je banyak. Bila buat dalam botol, alah, aku rasa tadi besar masjid ni, besar ni. Tapi dapat banyak ni. Ya. Besar ni. Jika bukan tanah banyak, maksudnya nipi kan, jemur. Besar ni kan. Saya dapat banyak ni. Nanti tak habis lagi cerita. Okey, buat dah nipi jemur. Kenapa nak buat sampai sungguh-sungguh ni? Nak pakai nanti bila-bila. Kalau setakat emergency tak payahlah bantai janji nak ni yang kita nak simpan, untuk kita simpan supaya tak bau, supaya pakai itu tak gatal. Kadang-kadang dia pakai dia macam cocok. Saya something adalah bakteria ke apa tak tahu lah. Atau berkuat yang kita tutup lama-lama dia mungkin basah sikit ke. Basah-basah sikit, lembab-lembab. Lepas jemur, kering, ambil lesung. Bubuh dalam tu tumbuk. Alah, sehari je buat, nak pakai bila pun tak tahu, entah sampai ke mati tak pakai. Buatlah banyak. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Agak-agak malas sungguh tu. Blender. Tumbuk pakai lesung. Tumbuk. Tak boleh masuk botol lagi. Ambil penapis teh. Barulah letak dekat plastik, dekat sok khabar ke apa ke, tak kisahlah.
Bawah dalam tu macam ni. Lepas tu barulah ambil bawah dalam. Ambil bawah dalam apa botol. Ambil bawah dalam botol. Botol kaca terbaik. Nak dapat banyak ni punya tu, lama. Tapi nak pakai banyak ni entah berapa 10,000 kali sembahyang apa. Bukan kita nak pakai apa tayamum tebal-tebal. Banyak tu. Lepas tu ambil, lepas tu buat lebih sikit. Ini sebagai ni anjuran. Buat lebih sikit, pack beli yang budak-budak buah asam tu besar ni punya plastik tu. Plastik tu kan. Ada seorang ni dia bubuh pakai plastik aiskrim tu, aiskrim Malaysia tu, so tak sesuai. Ambil yang petak tu. Tu macam tu, petak kecil lut sinar. Ambuh sikit. Satu sudu dalam 4-5 simpan dekat almari. Bila nak pergi melawat orang, dakwah sekali, pahala free daripada sibuk bincang benda lain. Bila aku nampak kau semalam sihat, kenapa hari ni sakit? Dah semalam sihat, hari ni sakit, tanya apa lagi? Duk cakap benda tu. Duk cakap benda-benda entah apa. Baik kita cerita pasal tayamum. Sambil ilmu kita lagi bertambah. Kan dia kena tayamum sebab kau ada drip kat sini. Ada drip ataupun kau kan kena balut. Yang ada balut lah, yang tak ada balut tak payah bawa lah. Ataupun dia demam panas tak boleh kena air langsung. Ataupun dekat kaki dia tergantung sebelah. Aksiden ke apa gantung sebelah. Tu kaki tergantung sebelah tak kena qada tu. Kan? Dengan syarat jugalah. Syarat dia kena ketika nak buat simen tu mesti ambil wuduk kan? Kena ada wuduk kan? Dah lupa dah baru bulan lepas cerita. Dia kena ada wuduk sebelum. Doktor nak simen, kejap doktor. Kalau saya tak ambil wuduk sekarang, saya akan sengsara 3 bulan. Sebab 3 bulan, 3 sehari 5 kali kena qada. 1000 berapa ratus waktu kena qada nanti. Mazhab Syafi'i. Jadi tak apalah, sakit 5 minit pun sangkut tanggung. Cari air gau. Ambil air gau, bukan kena ambil dengan paip. Ambil wuduk basuh. Doktor lelaki lah. Doktor perempuan tak boleh. Tolong basuh kaki lah. Basuh kaki dah. Okey. Simen kaki-kaki je boleh. Nak semayang nanti muka tangan kepala, kaki sapu aja, semayang tak kena qada. Tapi tahan sabar sekejap. Tapi kalau muka dengan tangan tak boleh buat apa. Anggota tayamum, anggota wuduk. Dan disebut debu boleh melekat pada anggota. Okey, dan disebut juga debu bukan debu yang belum dipakai ataupun bukan debu mustakmal. Debu yang dah dipakai tak boleh. Okey, apakah maksud debu mustakmal pula? Nak alih baris tak pergi lagi. Debu mustakmal pula apa? Kalau kita panggil air mustakmal, air yang jatuh daripada anggota wuduk yang basuhan pertama tu. Itulah mustakmal. Debu pula macam ni. Ketika ambil, dia tak mustakmal lagi. Sama juga ketika ambil air nak basuh muka, dia bukan mustakmal lagi. Walaupun kita dah celup kan. Settle. Dia bukan mustakmal lagi. Tak pakai. Habis tangan kena. Mana boleh tayamum tangan dulu, dia muka dulu. Jadi dia tak pakai. Jadi dia tak ada mustakmal. Okay. Jika jatuh, bukan mustakmal. Tak pakai lagi. Okay. Pak kat muka. Yang jatuh tu. Tu mustakmal. Yang jatuh. Itulah mustakmal masuk. Sikit sangat. Silap-silap tak ada langsung. Sekadar hukum lah. Beza lagi sikit di antara wuduk. Wuduk jika basuhan yang pertama tadi basuh, lepas tu kita angkat, maka dia telah berpisah daripada muka. Ini jadi air mustakmal. Ataupun kita buat macam ni sampai sini. Tak angkat tangan tapi sampai sini. Mustakmal juga sebab dia keluar daripada border. Okey. Kalau tayamum tak? Macam ni tak jadi mustakmal. Tu je beza dia. Buatlah macam ni. Alamak, tepuk lagi. Alamak terangkat. Tak ada. Ambil lah. Debu tayamum angkat pun dia tak jadi mustakmal, tapi air itu pun basuhan yang pertama. Itu pun banyak kali dah cakap dah tu. Apa lagi yang terakhir apa lagi? Okey, debu tanah tak ada istilah dua kolah. Takut tanya. Habis. Okey, boleh tak nak meraihkan sekejap? Ramai orang tanya. Sebab kita nak masuk adalah rukun tayamum, bahawa disapukan tanah pada mukanya. Tapi soalan ni sikit je. Kalau boleh, saya dah cakap dah, kalau siapa ada soalan memang tak nak jawab. Tapi ada 1-2 soalan, jawab je lah.
tak kerti nak sebut nama dia. Orang daimul hadas boleh jamak qasar semasa musafir tak? Daimul hadas boleh jamak qasar semasa musafir tak? Daimul hadas. Oh, cerita daimul hadas pula. Allah. Boleh tak? Elok lah kita asyik jawab seorang-seorang aja hari tu. Dah seminggu, 2 minggu duk jawab seorang-seorang aja. Kita jawab ramai-ramai pula tengok. Orang daimul masa musafir tak ustaz? Alfrada Bagdel. Tanya. Glamour dia malam. Orang daimul hadas, maksudnya air kencing selalu keluar, perempuan istihadah dan sebagainya tadilah, boleh jamak qasar. Jamak qasar. Qasar tu cerita lain, jamak lah sebenarnya ceritanya. Okey, boleh jamak tak? Sedangkan kita tahu syarat orang daimul hadas, 1 wuduk, 1 fardu. Sekarang dia nak sembahyang 2 fardu. Maka jamak takdim tak praktikal, jamak takhir boleh. Tu jawapannya. Tapi tak nak cakap tak boleh jamak takdim. Tak cakap tak praktikal. Tapi boleh lah kalau laju-laju boleh kot. Sebab rasa macam tak boleh. Tak, syarat. Lupa dah tu. Kita dah masuk bab ni, masuk tak? Tak ketua kelas tak masuk. Tak ketua kelas pun tak ingat. Kita dah masuk kan? Masuk apa ni? Macam ni. Orang daimul hadas dia hanya boleh satu wuduk, 1 fardu. Jika dia nak sembahyang asar dalam Zuhur, kita panggil jamak takdim. Dia kena solat Zuhur dulu, settle. Dia ambil lah wuduk dia yang sakit tu, wuduk daimul hadas tadi tu. Ambil laju-laju yang tadi tu, jangan ada apa, mesti berturut-turut dan sebagainya. Kemudian dia sembahyang Zuhur, settle lah. Tapi bagi orang daimul hadas, dia ada syarat lain, iaitu sebelum dia ambil wuduk tu dia kena istinja, balut, cawat, ingat, sumbat. Okey, kemudian lepas dah macam tu dia kena wuduk, lepas wuduk dia terus kena sembahyang. Tu dia punya mualat, berterusan kena buat. Untuk Zuhur tak ada masalah lah, dah masuk, buatlah. Lepas tu nak sembahyang asar. Lepas nak takdim kan, nak terus sembahyang asar. Nak terus sembahyang asar adalah fardu yang kedua. Dia kena apa? Buka balik, basuh, sumbat, cawat, wuduk lain. Dan dengan syarat di antara solat pertama, Zuhur dengan asar, solat pertama dan solat kedua tak boleh lebih daripada 2 rakaat solat sunat ringkas. Untuk mudah faham, 2 minit. Boleh tak masa 2 minit? Nak bersihkan lagi, nak istinja lagi, nak buang kalau ada darah ke, kalau ada apa ke, nak buang dulu. Lepas tu nak sumbat, lepas tu nak cawat, lepas tu nak ambil wuduk, lepas tu nak sembahyang asar. Dah kurang dari tu kata tak praktikal. Kalau kata tak boleh, tak boleh juga. Sebab boleh kalau dia boleh buat. Mana tahu dia laju, mana tahu. Tapi kata tak praktikal. Tapi jamak takhir tidak syarat mualat. Jamak takdim disyaratkan lepas Zuhur mesti terus asar. Dia tak boleh lama. Jamak takhir tak. Dia sembahyang Zuhur dulu. Dia sembahyang Zuhur waktu asar, jamak takhir. Dia sembahyang Zuhur dulu. Lepas tu dia sembahyang Zuhur pukul 5, pukul 6 baru sembahyang asar. Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia tak semestinya mualat. Sunat je mualat berturut-turut. Jadi oleh kerana itu, bagi orang daimul hadas, gunalah jamak takhir. Pendek-pendek lah. Ramai ni tak sempat nak baca lah nama. Tapi Abdul Rashid ada. Okey. Carilah soalan tu. Nak cari ni macam tak. Saya kata kat diorang ni tak layan tu, tapi ada juga. Saya ada jual debu tayammum. Amboi, siap meniaga. Siapa nak RM12.5 satu? Amboi, sempat lagi meniaga HPP. Bantai je lah, Fi. Semua nak niaga. Tayamum tu atas tangan berbalut tu mesti sapu rata atau atas balutan atau sapu sekadar? Siti Mordingah, minta maaf tak boleh jawab kerana pengajian kita berterusan. Yang ni kita dah bahas berhari-hari. Jadi panjang ceritanya, nak jawab secara detail sangat panjang. Siti Mordingah, sila cari YouTube saya, tajuk dia solat orang sakit ataupun ibadah orang sakit dekat IPK Shah Alam, Ibu Pejabat Polis Kontijen. Saya ada buat daurah situ 1 hari, 2 hari suntuk. Ada cari kat situ je. Tak boleh jawab ya, panjang sangat. Tanah liat yang dibekukan, jemur kering jadi batu bata, lepas tu tumbuk halus jadi debu. Boleh Zainul, boleh.
Zuria, kaki sapu macam sapu Mauza. Ya, terbaik. Betul, tepat sekali. Dengan syarat yang tadi. Kalau kita negeri sejuk, boleh tak kita gunakan wipes untuk istinja? Tak boleh. Apa dia? Wet tissue tak boleh. Al-Frada tak boleh. Sejuk tak sejuk tak boleh. Tayamum sebab air sejuk sangat boleh. Tayamum sebab air sejuk sangat boleh. Sebab air ada tapi tak boleh pakai. Memudaratkan, kena hancur tu cerita. Beku tak boleh. Memudaratkan, menyakitkan, mati sel, tak kisahlah apa pun. Sakit, demam, boleh tayamum, tak ada masalah. Tempat sejuk, tak ada apa. Cuma wipes untuk istinja tak boleh. Maksudnya lap untuk istinja, pakai wet tissue tak boleh. Bab istinja mesti air lalu. Ustaz boleh tunjukkan cara tayamum dengan tanah? Danish suruh tunjuk praktikal. Danish cari apa nama ni kuliah bulan lepas dekat Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, dekat Live Al-Amin juga, lebih kurang bulan lepas pada 3, 4 ataupun 5 hari bulan 1 bulan 10. 1 hari bulan 10. Lebih sikit 2 kot. 1 bulan 10. Hari last 1 bulan 10 hari awal. 1 bulan 10. Awal bulan 10, 1 bulan 10. Cari kat situ ada, kat situ saya buat secara istinja guna batu. Nanti tu kejap. Apa ni? Cara praktikal sampai selak habis semua. Siap buat, sini sakit tampal lah. Siapa nama? Danish. Boleh cari istinja guna. Boleh tak kita wipes untuk istinja? Itu maksud dia. Cakap lah macam tu. Dia panggil istijmar. Kalau istijmar boleh nasib baik Zuria bagi tahu. Betul juga. Kalau lah dia buang air dengan syarat-syarat tertentu, buang air kecil ataupun buang air besar, dengan syarat-syarat tertentu, najis tu tak pergi berselerak, berterabur, habis kena kat peha-peha, tak. Najis tu keluar comel. Najis tu tak comel lah. Keluar cantik je, pop. Dan ada dekat apa dia panggil? Tempat keluar tu, yang berkedut tu, yang berkerimput tu, ada kat situ, elok je tak pergi mana-mana. Ambil tisu dengan syarat jangan basah. Ambil batu juga pun boleh dengan syarat jangan basah. Dengan 3 kali dengan cara tu kena mengaji lain. Sekurang-kurang 3 kali. Biar dia habis suci semua. Tak basuh pun tak apa. Kemudian tayamum. Tayamum. Sah semayang tak perlu qada. Ataupun kalau buang air kecil pun sama juga, buat macam tu juga sekurang-kurang 3 kali. Tapi dalam masalah istinja atau istijmar dengan batu tadi, apa tadi semua tu, kena mengaji lain lah. Maksudnya secara umum macam tu, panjang lagi lah. Ada syarat-syarat dia. Itu maksudnya. Saya tak kata cakap orang putih, kita mana tahu wipes tu maksud istinja, maksud istijmar, pakai batu, pakai benda kering. Iyalah, betul lah. Okey, kita masuk. Ni ada orang tolong bagi tahu, bagi link ni. Sila ambil. Habis. Boleh masuk lagi? Ngelah sikit lagi. Dan adalah setengah daripada rukun tayamum bahawa disapukan tanah itu pada mukanya. Sapu pada muka, dan had muka di sini seperti had pada waktu wuduk, tetapi tiada disyarat. Tak apa. Had dia macam had wuduk lah. Sini semua kena. Jadi macam ni tak boleh. Mana boleh ada orang ambil wuduk macam ni? Okey. Tetapi tiada disyaratkan di sini akan yakin sampai tanah kepada segala suku-suku muka, bahkan memadai dengan kuat zon pun 80% juga. Bukannya kuat zon tu 50%, kena kedok tahu boleh tu macam tu. Ni syak ataupun 50-50. 50-50. Kalau waham bawah lagi macam ni. Kalau zon biasa macam tu kot. Zon biasa, zon kuat, tu lah kot. Tu zon kuat. Ni zon kuat. Banyak kali hari tu dah buat dah. Habis muka aku. Macam ni. Tu zon kuat. Yakin? Ambil cermin bubuh. Tu yakin, kena tengok. Ambil. Tu yakin. Dia kata tak payah yakin. Tu kan? Tak yakin kan? Kuat zon. Jadi, itulah kuat zon tu maksud sangka yang sangat kuat. Macam tu lah. Entah tak kena kat sini. Kuat zon dah lah. Tapi jangan sampai bawah daripada tu. Mungkin 50%. Jangan sampai macam tu. Lebih kurang aja. Kalau kuat zon tu macam ni.
Kuat zon tu. Ada kemungkinan debu tu tak kena ke bawah ni? Ada. Tapi kuat dah kena. Tangan dah kena. Dan tak semestinya debu semua kena ada. Bekas debu boleh. Debu dah ada banyak. Banyak ni. Dah buang sikit pun banyak. Bila sapu dia hilang. Hilang pun sapu ajalah. Macam pakai bedak. Macam pakai foundation. Biasa pakai foundation. Tak bisa tengok orang rumah pakai foundation. Lepas ni perhati tengok. Awak pakai foundation sekarang ni tengok. kan kan dia mesti serata. Kalau tidak nak letak undercoat kat atas tu nanti. Nak cat balik kat atas tu nanti tak serata, nampak tapung. Dia kena rata dia punya undercoat pula. Dia kena rata dia punya foundation. Tu nama foundation. Rata sungguh, comel, hilang jerawat semua. Kita kahwin dengan dia ada jerawat. Lepas kahwin tak ada jerawat. Semua lepas tu baru dia letak yang warna macam kulit dia, tapi tipu jugalah, warna tipu tu. Cantiknya, tak kan? Jadi nak mula-mula tu foundation tu kena rata sungguh tu. Kalau tidak tak boleh. Kena rata sungguh, dia letak sungguh. Jadi macam itulah juga tayamum, kena rata sungguh. Cuma tak payah sampai tahap yakin. Yakin tu maksudnya ada cermin, kena tengok sungguh, kenakan sungguh. Macam ni. Tu yakin. Kalau setakat zon tu. Cukup tu, zon tu. Ni kalau ni sebab apa saya main kat mata? Sebab kat mata paling susah sekali debu nak pergi. Yang lain senang. Kat bawah ni kan. Zon dia macam ni. Tak, ini bukan zon. Ini 50-50. Zon kuat ni. Tapi ada kemungkinan tak kena sikit. Tu sikit-sikit berapa persen? Kita dah bahas dah bulan lepas ni benda tu. Jadi dikata ni zon kuat. Okay, zon lagi kuat lagi. Kuat zon. Dan dua tangannya serta dua sikunya, tangan bersama. Okey, macam mana kalau janggut tebal misai tebal. Janggut tebal misai tebal. Dia kalau tebal, maksud tebal tu sama macam tebal wuduk, tebal apa? Jambang dan janggut tebal wuduk, dobek wuduk tak kena basuh sampai dalam dobek dia apa? Kita mengaji bab wuduk kan, dah khatam dah. Ambil wuduk, basuh muka, jambang tebal, janggut tebal, tak kisahlah jambang, tapi tebal. Kena basuh sampai ke dalam ke tak? Itulah tu nak tahu dobek, itulah nak tahu. Jika tebal, tak payah sampai ke dalam, cukup sekadar luar. Jika nipis, wajib sampai ke dalam. Dobek tebal, tak nampak. Dobek nipis, nampak kulit. Sama macam tu. Jika dia tebal macam tu, tak payah ambil debu. Tak payah. Nanti berdebu tak payah. Sekadar tu. Tapi kalau nipis nampak dobek yang sama, iaitu nampak warna kulit. Nampak warna kulit semua, maka dia kena selati. Wajib selati. Bagi yang ada jambang. Cukup lah. Diorang ni tak keluar tengok 100 lebih. Tak tidur memang. Baik, dekat pukul 12 dah. Dan setengah daripada rukun terbaik itu memindahkan tanah dengan 2 kali pindah. Ini panjang sikit. 2 kali pindah. Dan setengah daripada rukun terbaik disertakan memindah dengan niat. Kan sebut tadi kena 2 kali kan. Nanti kita akan bahas lah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Betul, ada satu wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kita akan masuk bab potong tangan hudud. Apa kena-mengena hudud dalam ini cerita? Ada. Sebab sama-sama sapu tangan. Kan? Taimum sapu tangan. Sapu tangan. Wuduk sapu tangan. Hudud potong tangan. Jadi bila ada tangan, kita akan bahas berkaitan dengan ayat wasariqu wasariqatu. Pencuri laki, pencuri perempuan. Faqta'u, maka potong aydiyahuma, dua-dua tangan. Potong dekat mana? Sini. Dia ada kena-mengena lah dengan tayammum nanti. Dan kenapa Allah sebut wasariqu wasariqatu? Pencuri lelaki, pencuri perempuan. Tapi dalam masalah az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki, Allah mulakan dengan perempuan. Bab zina, bab curi, Allah mulakan dengan lelaki. Faham lah. Kita sambung esok. Kita sudahi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.